KPM. Macam mana gajah jalan Assalamualaikum Kak Ji. Tok, Waalaikumsalam. Ya Allah, lama Tok tak nampak Kak Ji ni. Sihat? Sihat Alhamdulillah Tok. Alhamdulillah. Ini apa berita nak datang sini ya Kak Ji ya? Tok, ni lah nak cerita ni. Nak buat aduan. Ayam kampung kita hilang Tok. Hilang? Ya Tok. Macam mana boleh hilang ni Kak Ji? Tak tahulah Tok. Ini ramai sangat buat aduan ni Tok. Macam ni. Sebut pasal ayam ni. Ni, bulu ayam Tok tadi mana Kak Ji ya? Tak tahu pula Tok letak mana tadi Tok. Mana? Ingat. Tadi ada nampak. Cuba ingat Dia balik tak Tok. nampak pula. Baik, itulah dia guru yang akan bersama dengan kita untuk slot di menengah rendah kali ini, iaitu Cikgu Jilawati, atau lebih mesra kita panggil dia Cikgu Ji. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Sihat. Ini bulu ayam saya mana Kak Ji oi? Nanti habis nanti kita cari ya. Cantik. Okey, Cikgu Ji. Saya terpanggil Kak Ji pula kan. Terbawa-bawa pula karakter tu kan. Cikgu Ji, kita tahu hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran pendidikan moral. Betul. Dan kita nak tahu juga dalam pendidikan moral ni kan dia ada banyak dia punya bab kan. Yeah. Dan hari ini kata kita nak sentuh mengenai pasal jiran. Betul ke Cikgu? Ya, betul tu. Hari ini Cikgu akan terangkan berkaitan dengan jiran sepakat membawa berkat. Dan Cikgu, saya pasti bukan kita berdua saja. Kita juga akan bersama dengan murid-murid kita. Siapakah mereka Cikgu Ji? Okey, saya kenalkan anak murid saya hari ini. Silakan. Okey, yang pertama sekali kita ada Tivia. Hai Tivia. Hai Tivia, apa khabar? Alright. Tivia boleh cakap kan? Boleh cakap tak? Cuba try sikit. Hello? Boleh. Okey. Hai Tivia. Okey, seterusnya siapa Cikgu Ji? Yang kedua, saya ada Ciling. Hai Lengloy. Lengloy. Ni Nice gesture. Yes. Okey, seterusnya siapa seterusnya Cikgu? kita ada Perjit. Si cantik manis Perjit. Hai Perjit. Perjit. Hai. Hello. Malu-malu pula dia Cikgu. Okey, seterusnya kita ada Tacaini. Hai Tacaini. Hai. Hai, wah. Inilah murid-murid yang akan bersama dengan kita untuk slot kali ini Cikgu Yeah. Dan saya pasti mereka pun dah tak sabar dah nak belajar ni Cikgu. Jadi Cikgu, jadi kita boleh mulakan kita punya kelas kita Cikgu? Boleh. Terima kasih Akmal. Silakan. Okey. Ini dia Cikgu Okey. Okey, ini tajuk saya hari ini. Saya akan menerangkan berkaitan dengan jiran sepakat membawa berkat. Baik. Okey, ini objektif pembelajaran kita hari ini yang murid-murid. Yang pertama, murid akan dapat menyenaraikan dua sikap jiran. Yang kemudian mencadangkan dua cara merapatkan hubungan sesama jiran. Dan yang ketiga, mengekspresikan satu perasaan apabila dapat hidup berjiran. Betul. Dan akhir sekali, kita akan menjalankan satu aktiviti amalan hidup berjiran dalam masyarakat pelbagai agama, bangsa, budaya dan bahasa. Okey. Jadi murid-murid di rumah dan di studio bersama cikgu di Google Meet, cikgu nak bercerita. Nak dengar tak cikgu cerita hari ni? Mestilah nak Cikgu. Cerita apa ni Cikgu? Okey, sebenarnya cikgu nak cerita berkaitan dengan jiran cikgu. Okey, cikgu baru berpindah rumah. Alhamdulillah. Jadi cikgu masih belum kenal lagi jiran cikgu. Okey. Bila cikgu jumpa dia, tapi dia sangat sibuk. Bila sangat sibuk, cikgu tak sempat nak menyapa mereka. Okey. Nak senyum pun tak sempat sebab kita pakai mask, betul kan? Betul Waktu pandemik juga. sekarang. Aha. Okey. Jadi satu hari tu, cikgu demam, cikgu sakit, cikgu tak sihat. Okey. Bila cikgu sakit tu, jiran cikgu tiba-tiba datang menjenguk cikgu. Bila dia menjenguk cikgu, cikgu pun rasa pelik. Dia maklumkan pada cikgu, dia kata 3 hari ni dia tak nampak cikgu keluar masuk rumah. Dia risau cikgu. Jadi dia sangat risau. Bila borak-borak, rupanya jiran cikgu ni seorang doktor yang sangat sibuk. Dan dia datang membawa makanan untuk cikgu. Ini adalah satu pengalaman cikgu yang sangat-sangat cikgu rasa gembira sangat.
Betul. Betul kan? Sebab dengan keadaan pandemik sekarang, diorang faham kan, betul kan? Jadi murid-murid pun mesti akan ada pengalaman yang menarik dengan jiran murid-murid. Betul kan murid-murid di Google Meet? Okey, ada tak sesiapa nak bercerita pengalaman murid-murid dengan jiran? Okay, kita mulakan dengan siapa dulu? Okey, boleh angkat tangan? Saya ada cikgu. Okey, Tivia. Silakan Tivia. Rumah saya dekat tengah-tengah. Dekat kiri jiran saya orang Melayu. Baik. Dekat kanan jiran saya orang Cina. Mhm. Selalu kami macam masa perayaan kami akan bagi mereka kuih-muih, makanan macam tu. So satu kali hari tu Thaipusam. Kami pergi ke Koil dan masa balik tu tiba-tiba ada jiran saya tunggu dekat depan rumah saya. Dan lepas tu kami pergi bercakap dengan mereka. Mereka cakap selamat hari Thaipusam dan diorang bagi kek, jus semua. Semua vegetarian, tak ada campur telur. Kami pun macam sangat shock. Bagusnya jiran Tivia. Tivia, jiran awak tu sebenarnya saya lah. Awak tak perasan ke? Tak perasan. Oh, tak perasan. Sebab saya pakai mask kot cikgu tu yang dia tak perasan. Ya, Akmal, biasa kita akan dapat buah tangan waktu di Bali. Ya. Tapi bila dapat buah tangan waktu Thaipusam sangat-sangat istimewa. Betul, lain cikgu. daripada yang lain, betul Yes. kan? Okey, Perjit nak berkongsi dengan saya tak ataupun dengan murid-murid yang lain pengalaman Perjit? Okey, silakan. Pengalaman saya sebenarnya pengalaman negatif. Okey. Sekali ni dalam 2 tahun lepas sebenarnya saya baru pindah rumah. Saya ada family saya atau keluarga saya berminat nak ada burung sebagai haiwan peliharaan. Okey. Kita ada sangkai yang besar sebab jumlah burung kita dalam 17 lebih. Oh, Sebab ada banyak. yang beranak. Bila kita pindah rumah tu kita simpan sangka tu belakang rumah kita sebab ada tempat yang besar. Lepas tu satu hari tu jiran sebelah saya dia merayu kat nenek saya, cakap keadaan dia kotor, dia cakap burung tu bising, semua tu dia bagi macam perkara negatif. So kita terpaksa terlepaskan burung kita. Alah. Oh, sedihnya Perjit. Cikgu, Betul lah, sedih yang penting kan? cikgu, yang jiran Perjit tu bukan saya cikgu. Bukanlah tadi. Sebab saya jiran Tivia tadi. Tak apa Perjit, jangan risau. Kita boleh ambil ini sebagai rasional. Kita rasionalkan balik apa tindakan jiran-jiran kita. Betul kan? Betul cikgu. Itulah pengalaman. Begitu juga dengan murid-murid yang lain di rumah, mungkin mesti ada pengalaman menarik tentang mereka. Betul kan? Betul, jadi cikgu. jiran ni adalah satu yang membawa kebaikan sebenarnya kepada kita. Betul. Okey, kalau kita tengok ada memberi kebaikan dan sebenarnya memberi keburukan. Tapi kalau kita berfikir berkaitan keburukan tu, jadi kita akan nampaklah keburukan. Tapi sebenarnya kita boleh mengambil itu sebagai satu perkara yang positif. Bagaimana kita nak mempositifkan perkara tersebut? Betul tak Akmal? Betul, itulah orang kata jiran sepakat membawa Berkah. Okey, baik kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dan cikgu ingin kongsikan pelbagai lagi dalam subjek pendidikan moral jiran sepakat membawa berkat. Semua selepas ini dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan slot menengah rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu G kita. Cikgu, saya nak tahulah mengenai konsep kejiranan ni Cikgu G. Okey, sebelum saya masuk lebih lanjut lagi, saya akan terangkan apakah konsep kejiranan ni. Okey. Sebelum kita tahu sesuatu tu mesti kita nak tahu kan konsep dia, maksud dia kan. Jadi apa kejiranan ni? Betul. Okey, untuk makluman murid-murid di rumah juga dan begitu Akmal, okey, jiran ni sebenarnya ialah orang yang tinggal bersebelahan.
bersebelahan atau berhampiran dengan rumah kita. Okey. Bukan berjabat, dia di rumah. Rumah kita, iaitu rumah yang kita selesa duduk balik kerja, kita akan duduk di rumah, betul? Jadi jiran ni mungkin terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Betul. Okey, satu peringkat umur, satu lagi mungkin taraf hidup adalah berbeza-beza. Okey, kita nampak juga jiran ni mungkin terdiri daripada berlainan agama, bangsa juga bahasa, budaya dan bangsa. Okey, itu adalah maksudnya jiran. Okey, dah faham ya apa itu maksud jiran? Faham, Okey, cikgu. ingat ya, orang yang berhampiran ataupun tinggal bersebelah dengan rumah kita. Okey, saya teruskan lagi berkaitan dengan bagaimana sikap jiran. Tadi murid-murid Perjit dan Tivia dia dah kongsikan berkaitan dengan sikap jiran mereka. Ada yang dan positif, saya ada yang negatif kan? Positif dan negatif. Dan saya pun dah kongsikan pengalaman saya yang positif lah, yang nampak yang gembirakan, maka itu positif kan. Jadi kat sini kita ada kemarin kita ada dua Betul. ciri-ciri yang bersikap positif dan bersikap negatif. Okey, macam mana ciri-ciri jiran kita yang bersikap positif? Okey, yang pertama ialah menghormati. Okey. Okey, bagaimana menghormati? Okey, maksud menghormati ialah kita sebagai seorang jiran. Kita tidak melihat jiran saja sebagai jiran, kita sendiri pun jiran kepada jiran kita, betul? Betul. Jadi kita akan nampak kita perlu menghormati jiran kita. Jadi jiran pun secara automatik dia akan hormat kita. Yep. Okey, lagi-lagi kalau jiran kita itu adalah berlainan agama. Bila berlainan agama, maka kita faham situasinya dengan amalan keagamaannya, macam mana kita nak menghormati amalan keagamaan mereka. Okey. Dan yang kedua adalah membantu dan bekerjasama. Okey. Akmal, kawasan kejiranan kita, contoh kawasan perumahan kita, mesti ramai jiran, betul? Betul. Jadi mesti kita nak suasana yang sangat cantik, bersih, harmoni. Jadi kita perlu ada ciri-ciri membantu dan bekerjasama. Membantu dalam aspek apa? Mungkin kalau bila tiba je musim perayaan, cikgu. Ya, mungkin perayaan. Apa yang kita boleh bantu? Datang ke rumah mereka untuk makan. Itu salah satunya kalau dijemput, Akmal. Ya, betul, kalau cikgu. kita tak dijemput, kita tak boleh datang, Akmal. Itu adalah konsep jiran tadilah. Kalau kita tak dijemput, janganlah kita datang. Ya. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada jiran yang bersikap negatif. Okey, kalau tengok pada sikap negatif ni, saya akan pergi kepada dua, iaitu mementingkan diri sendiri, dan yang kedua adalah buruk sangka. Okey, jadi untuk ciri-ciri yang mementingkan diri sendiri dan buruk sangka ni, ini adalah satu sikap ataupun ciri yang sebenarnya tidak boleh ada dalam diri kita sebagai jiran. Okey, supaya jiran itu pun tidak memberi anggapan yang buruk kepada kita. Betul kan? Betul. Okey, cikgu akan bagi satu contoh. Okey, setiap ciri ni cikgu akan bagi contoh untuk meningkatkan kefahaman murid-murid yang berada di rumah. Okey, tengok contoh yang pertama. Okey, tengok contoh ini adalah sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Wah, bestnya. Bila kita tengok sambutan Tahun Baru Cina, kita akan ada singa. Bukan singa. Lion dance. Tarian singa. Okey. Jadi diorang akan main mercun dengan suasana yang meriah, dengan pakaian yang berwarna merah, dengan ceria. Betul kan? Betul, cikgu. Inilah suasana dia. Okey, jadi kita sebagai jiran, apa tindakan kita untuk menunjukkan kita ni jiran yang positif? Okey, ada tak yang sesiapa nak jawab? Ada sesiapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, silakan Tatiani. Sebagai jiran rakyat Malaysia, kita mempunyai peranan-peranan yang penting. Antaranya ialah menghormati amalan keagamaan antara satu sama lain. Tambahan pula, sebagai jiran yang positif, kita juga bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung untuk membantu menjayakan majlis tersebut dengan menjaga lalu lintas kawasan perubahan. Akhir kata, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mewujudkan keadaan yang lebih amat dan tentera dan juga saling membantu antara satu sama lain. Apa kata,
Ringan beradik pikul ringan sama dijinjing. Ya, itu dia. betul Tasha ini. Kita tepuklah sikit untuk kawan awak. Kita bagi tepukan sikit untuk Tasha ni. Yes. Okey, untuk sambutan perayaan kita perlu menghormati amalan keagamaan satu sama lain. Kenapa ya? Kenapa bagaimana kita nak mewujudkan menghormati, mungkin kita boleh menjayakan majlis. Macam saya sebut tadi, bila jiran kita yang berbangsa Cina mengadakan rumah terbuka, kita boleh datang. Datang, mungkin kita boleh bawa buah tangan. Buah tangan untuk mereka. Seperti Taishi ni bagi tahu tadi. Membawa buah tangan. Ini adalah salah satu untuk mewujudkan masyarakat yang berbilang kaum lebih harmoni. Okey, kita terus kepada contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua adalah aktiviti gotong royong. Ini biasa kita buat di taman. Betul? Di kawasan kampung, di kawasan kejiranan kita. Okey. Biasanya bila gotong royong adalah aktiviti mengutip sampah, menanam pokok, betul kan? Betul. Jadi apa kita sebagai jiran, apakah tindakan kita semasa aktiviti gotong royong tu nak menunjukkan yang kita ni adalah jiran yang positif? Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab tu? Saya cikgu. Okey. Ciling. Leng Loy, silakan. Ciri-ciri jiran yang bersikap positif telah membantu dan memberikan kerjasama semasa melaksanakan aktiviti gotong royong. Dengan membantu orang yang lebih tua seperti mengangkat barang berat dan sebarangnya. Dengan itu, ini dapat mewujudkan semangat kerjasama. Ya, betul ya. Ini bila ada gotong royong, ini kita ada satu sifat ataupun ciri membantu dan bekerjasama dalam melaksanakan aktiviti gotong royong tu. Bagaimana kita nak membantu tu? Kita kena sertailah gotong royong tersebut. Jangan tengok je. Kita tak boleh tengok saja kan. Kita sertai sama-sama meringankan beban mereka. Contoh warga tua yang tak mampu nak membuat kerja lebih, jadi kita sebagai yang muda mungkin bantu mereka. Jadi dapatlah mewujudkan semangat kekitaan, Akmal. Betul kan? Yang kita nak sebenarnya cikgu kan? Ya. Okey, kita pergi ciri jiran yang negatif. Ini mungkin ciri jiran yang negatif. Pearl Jin nak jawab ni. Okey, ini adalah pembakaran terbuka. Yang murid-murid di rumah kena faham, pembakaran di kawasan perumahan tidak boleh ya, Kemal? Betul, memang dilarang sama sekali. Memang tak boleh. Kerana apa? Dia mengganggu kita punya asap persekitaran kita dengan bau dia kan? Dengan asap tebal, betul kan? Betul. Jadi ada kemungkinan boleh menyebabkan pembakaran yang lebih besar. Bahaya tu, Akmal. Betul kan? Okey, jadi apakah tindakan anda berhadapan dengan jiran yang negatif yang suka membuat pembakaran terbuka ni? Okey, siapa nak bantu saya untuk jawab? Kalau saya jawab, lain pula jawapan dia nanti. Kita minta siapa yang nak jawab tu? Boleh angkat tangan? Tak ada. Kalau tak ada, ataupun saya mungkin akan terangkan Akmal ataupun Akmal nak terangkan. Cikgu terangkan. Okey, jadi saya terangkanlah. Ini adalah satu sikap yang mementingkan diri sendiri ya. Membakar sampah secara terbuka itu adalah satu sifat yang tak sepatutnya ada. Kita pentingkan diri sendiri. Betul. Okey, sebab apa? Bila seperti saya terangkan tadilah, bila berlaku ni apa yang kita sebagai jiran yang kita boleh buat? Buat aduan macam saya buat tadi, Akmal. Terus jumpa Tok Ketua. Kan? Jadi bila kita ada kawasan taman, perumahan, kita bolehlah jumpa Ketua Jawatankuasa. Ketua Jawatankuasa untuk maklumkan aduan tersebut, dan ini adalah untuk memberi kesedaran sebenarnya. Okey, memberi kesedaran kepada jiran supaya tidak mengulangi perbuatan ini. Betul. Okey, ini contoh yang kedua. Okey. Ini contoh yang adalah CP-CP yang berlaku pada saya tadi. Saya telah buruk sangka pada jiran saya tadi kan. Siapa tu cikgu? Yang doktor tadi tu lah. Ya. Kan. Jadi bila dah buruk sangka tadi, saya mula rasionalkan balik dengan mewujudkan hubungan yang lebih baik dengan jiran saya tadi. Macam tadi menghantar makanan dan saya pula memberi buah tangan bila saya balik kampung kan. Jadi apa tindakan yang saya buat? Inilah tindakannya, ialah bila buruk sangka ni kita menjemput jiran tadi. Kita nak mewujudkan hubungan yang baik tadi kan. Kita dah tahu dia negatif, kita dah melihat sikap tu. Jadi alangkah yang terbaik adalah menjemput jiran untuk menjayakan majlis kerajaan. Contoh kalau saya membuat majlis kenduri ataupun hari jadi. Ya betul tu, Akmal. Okey, jadi dia mudah mendapat bila kita macam tadilah, bila kita susah, kita sakit, kita dapat bantuan. Dia give and take lah macam tu, lebih kurang kan. Kita memberi, dia merasa, betul lah. Orang beri, saya merasa. Betul tu, cikgu. Okey. Jadi kita pergi kepada bagaimana cara merapatkan hubungan dengan jiran. Tadi kita dah tahu ciri-ciri. Betul. Jadi dengan ni sekarang ni kita nak tahu pula bagaimana cara dia yang sebetulnya. Okey, yang pertama sambutan perayaan.
Wah. Okey, saya memang suka untuk sambutan perayaan ni. Betul, cikgu. Sebab dia sangat meriah. Semua orang suka, cikgu. Ya, sebab bila budaya, adat budaya ni Yang saya berbeza. suka belajar. Ya, saya suka dengan makanan yang berbeza, betul, Betul, cikgu. Jadi ini adalah bila ada sambutan perayaan, kita sebagai bangsa lain kita boleh pergi ke rumah terbuka ataupun kita yang membuat rumah terbuka, kita boleh menjemput, kita menjemput jiran-jiran kita. jiran-jiran kita. Okey, betul kan? Yap. Kemudian kita boleh menyediakan makanan yang sesuai. Mhm. Okey, saya nak tanya Ciling. Okey. Ciling sambut Tahun Baru Cina, betul? Mhm. Okey. Jadi, apakah tindakan Ciling ataupun keluarga Ciling dalam semasa sambutan perayaan? Adakah Ciling akan menjemput bangsa lain datang ke rumah? Mhm. Silakan. Ada macam jemput macam kaum orang yang Melayu atau orang yang beragama India Aha. dan datang ke rumah saya dan mengkongsikan macam makanan tradisional Chinese. Mhm. Nanti jangan lupa jemput saya tau. Okey dengan cikgu. Okey, Ciling, makanan apa yang sesuai untuk bangsa Melayu ataupun bangsa India yang jiran yang jemput tu? Apa makanan yang sesuai? Makanan yang sesuai contohnya buah orange Yap. ataupun kuih Jam tart, Cina jam masa tart. utama. Jam tart yang pineapple tu. Aha. Okey. Wah. Jadi Dengan untuk dekat semua tu. bangsa India Ciling, kita tak boleh menyediakan makanan daging. Yang ini sudah maklum lah. Dan manakala untuk bangsa Melayu, bila kita menjemput bangsa Melayu, kita perlu menyediakan makanan yang halal lah. Jadi tidak boleh menyediakan minum beralkohol. Okey? Betul kan? Kalau saya datang rumah gila ni, cikgu mesti akan sediakan char kway teow. Sedapnya. Okey, kita terus kepada sukan nikah. Okey. Okey, ini salah satu aktiviti yang menarik untuk kita adakan di kawasan perumahan ataupun di kampung-kampung dengan jatuh kuasa dengan jiran-jiran, betul? Jiran sebelah. Ya. Waktu ni lah Akmal, kita dapat mengeratkan hubungan. Macam Dengan mana? jiran-jiran? Ya, sebab kita dapat bercerita, kita berkenal lebih rapat lagi. Kita tahu latar sosial mereka, betul? Ya, saya ingat lagi cikgu. Waktu dulu saya kecil-kecil, cikgu, saya petang-petang akan bermain badminton dengan jiran sebelah rumah saya, cikgu. Ya, jiran tu Cina. Melayu. Melayu. Sebelah tu dia Cina, cikgu. Ya. Memang kita main badminton kiri kanan, cikgu, macam tu. Dia pun salah satu juga ya, aktiviti melibatkan kaum lain dalam sukan. Okey, Perjit, ada tak Perjit nak berkongsi jika sukan nikah dijalankan, adakah Perjit akan menyertai? Silakan Perjit. Ya, saya akan menyertai sebab selalunya dalam sukan nikah dia orang akan ada permainan tradisional. Betul. Macam kalau kaum Melayu dia orang ada congkak, kaum Cina dia orang ada mahjong. Dengan macam kaum saya, kaum Sikh, kita orang ada permainan seperti kriket atau kabadi. So bila kita dapat main mainan tradisional tu, kita dapat saling mengenali latar belakang jiran. Yes, Perjit, kalau saya nak tanya sikit boleh tak, apa awak punya favourite sukan tradisional? Congkak ke? Gasing ke? Kalau saya tak reti nak main, tapi saya suka kriket. Saya selalu tengok World Cup semua. Best lah Perjit. Okey. Okey, thank you PJ. Terima kasih. Alright. Itu adalah satu ya, bila ada sukan nikah kita boleh sertai. Itu yang kita amat menggalakkan lah. Okey. Jadi apa sahaja aktiviti ataupun perbuatan yang kita lakukan itu adalah menunjukkan sikap kita lah. Betul tu. Betul kan? Yes. Betul juga Akmal Baik cikgu. Cikgu, apa kata kita pergi main kriket sekejap, nak tak cikgu? Boleh. Cantik cikgu. Baik, saya dengan cikgu G akan pergi main kriket kejap. Anda jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah rendah. Cikgu, jom cikgu. Jom, sekat saya.
Seronok tak Akmal main aktiviti ni? Seronok cikgu main congkak. Tengoklah cikgu banyak. Saya dah tak ada dah cikgu. Memang seronok lah kalau kita yang kalah, cikgu yang menang. Betul. Alright, masih lagi menyaksikan Sob Mendengar Rendah bersama dengan saya Akmal Nazir dan Johan congkak kita, Cikgu G. Cikgu, ini katanya kita nak sentuh mengenai apakah perasaan dapat hidup berjiran ni cikgu? Ya, betul Kita dah menjalankan aktiviti. Kita dah mengenal ciri-ciri. Cara. Kita dah tahu cara. Bila kita mendapat jiran yang positif, perasaan apa yang kita akan dapat ialah perasaan gembira. Mestilah kita akan gembira bila kita dapat jiran yang positif. Okey? Sebab apa? Kita dapat mengekalkan hubungan yang baik dengan jiran tanpa mengira agama, kaum, budaya dan bahasa. Okey, macam kawan-kawan kita di Google Meet kan, berlainan agama, bangsa. Betul. Ini adalah satu perasaan yang positif. Jadi, Pejit kena ambil ini adalah sebagai satu rasional untuk awak lebih bersikap positif kepada jiran awak. Jangan marah tau jiran yang tu Jadi jiran kita akan jadi lebih gembira. Ya. Okey cikgu, seterusnya. Okey Akmal, hari ni saya dan murid-murid akan membuat satu aktiviti. Apa aktiviti tu? Untuk menunjukkan amalan hidup berjiran. Okey. Ini adalah aktiviti berkaitan dengan sketsa. Pernah dengar sketsa? Pernah cikgu. Mestilah pernah kan? Okey, jadi cikgu minta murid-murid untuk menghasilkan skrip berdasarkan babak di sebelah. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan ada beberapa babak, kemudian murid akan membuat skrip. Kemudian murid akan melakonkan sketsa tersebut. Wah, saya pun boleh sertai juga ke cikgu? Kita bagilah peluang kepada murid-murid saya untuk sketsa. Okey cikgu. Okey, kita tengok ya babak-babaknya. Okey, ini adalah babak yang pertama. Okey, babak pertama dia penceritaan. Okey, ada satu cerita yang mana di pondok rukun tetangga, Encik Khairul, Encik Hu, Encik Gopal sedang duduk berbual. Okey, berkaitan tentang kes kecurian yang semakin menjadi-jadi di kawasan perumahan mereka. Okey, jadi kat sini murid-murid perlu menyediakan skrip yang bersesuaian dengan babak ni. Jadi tak larilah daripada penceritaannya. Betul. Okey, untuk babak yang kedua, murid-murid perlu menyediakan skrip berkaitan semasa membuat rondaan pada waktu malam, itu mereka berjalan sambil memegang lampu suluh dan batang kayu. Tiba-tiba dari jauh kedengaran suara seseorang meminta tolong kerana rumahnya dimasuki pencuri. Tolong! Okey, rupa-rupanya rumah Encik Arvin. Alamak. Telah dimasuki pencuri. Okey, murid-murid yang berada di rumah, kalau nak tengok babak ini, boleh merujuk buku teks pendidikan moral. Okey, dalam tu akan ada babak-babak ini dan kita akan pergi secara detail lah. Okey, murid-murid di Google Meet boleh sediakan skrip berdasarkan babak 1 dan babak 2. Okey, kita ambil masa untuk mereka, bagilah mereka masa untuk menghasilkan skrip yang terbaik. Okey, 2 hari cukup ke? Saya bagi 2 hari cukup. Okeylah, 2 bulan lah, 2 bulan. Cukup. Nak lama lagi? Okeylah. 20 saat cukup lah cikgu. Mereka adalah murid-murid yang cemerlang. Jadi pasti dapat menghasilkan skrip yang terbaik. Dah siap ke semua skrip murid-murid? Okey, kita bagi masa ya untuk buat. Dan murid-murid di rumah pun boleh ambil masa sekejap untuk menghasilkan skrip sketsa ni. Kalau tak ada sesiapa di rumah, boleh adik, abang, ataupun mungkin waktu sekarang kita dah fasa endemik, betul? Ada jiran kita, mungkin kita boleh melakukan sketsa ini. Okey. Baik, cikgu, kita dah boleh ke nak dengarkan sketsa daripada kawan-kawan kita ni? Sabar dulu Akmal. Saya tak sabar cikgu. Kita ada babak yang ketiga. Apa dia tu cikgu? Okey, babak yang ketiga ni, mereka berlari ke arah suara tersebut. Okey, mereka ternampak Encik Arvin yang sedang menunjukkan arah pencuri itu melarikan diri. Okey. Okey, mereka segera mengejar pencuri itu. Lari! Akhirnya pencuri itu berjaya ditangkap. Okey, berjaya ditangkap. Okey, kita tengok nanti macam mana mereka lakonkan. Saya dah tahu siapa yang akan jadi pencuri tu. Okey, babak yang keempat.
Okey, yang mana Encik Khairul, Encik Wu dan Encik Gopal ni dia berasa gembira. Okey, apabila dapat membantu Encik Arvin. Betul. Okey, Encik Arvin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka bersetuju untuk meneruskan rondaan pada waktu malam bersama-sama Encik Arvin untuk menjaga keselamatan kawasan perumahan tersebut. Okay, ini sebenarnya adalah satu situasi yang mungkin pernah berlaku. Betul. Ya, Akmal? Betul. Pernah berlaku. Kalau tidak pernah berlaku pun, ini mungkin satu babak-babak yang kita boleh lihatlah dekat sini ya. Yep. Situasi sebenarnya. Okey, jadi bila ada sesuatu ni berlaku, Akmal ya, apa tindakan kita sebagai jiran? Adakah kita akan melaporkan kepada ketua kawasan ataupun sambung tidur? Jangan Akmal. Itu negatif. Okey, kita minta kalau murid-murid kita dah bersedia Akmal ya. Ya. Cikgu, saya nak jadi macam pengarah tu boleh cikgu? Sebut action. Boleh sangat. Okey, semua dah ready ke pelakon-pelakon kita? In 3, 2, 1, action! Korang, kamu semua tahu tak tentang kes pencurian yang berlaku minggu lepas? Ha? Yalah, Encik Khairul, saya ada dengar tentang kes kecurian berlaku tu. Ha? Kecurian? Kat mana? Bila? Siapa pencuri? Sabarlah Encik Gopal, janganlah panik. Encik Gopal, peganglah lampu sulur tu betul-betul. Encik Khairul, boleh dengar ke bunyi tu? Ha? Bunyi apa tu? Apa tu? Tu, lorong sebelah rumah tu. Ada pencuri. Tu, pencuri tu. Lari sikit lah. Tivia, awak kena on mic. Awak nak lari pergi mana? On mic. Kita tak dengar. On mic dulu. Alamak! Ada orang nampak saya dah. Saya dah kena nak tangkap. Kena lari! Okey, lari. Jom kita lari ke arah situ. Tu, pencuri. Dah nak tangkap dah pencuri tu. Nasib baik kita sempat nak tangkap pencuri ni. Akhirnya, berjaya juga kita tangkap pencuri. Rasa lega hati tolong Encik Arvin untuk tangkap pencuri tu. Tivia, on mic Tivia. Okey. Terima kasih kamu semua tolong saya tangkap pencuri itu. Sebab sebelum ni dia dah pernah masuk rumah saya. Lepas tu saya dah laporkan kepada polis. Tiba-tiba sekali lagi dia muncul pula. Terima kasih kamu semua banyak-banyak sebab tolong tangkapkan dia. Apa Encik Arvin, kami sentiasa gembira untuk tolong orang lain. Sebenarnya saya ada satu cadangan. Cadangan apa? Cadangan apa tu? Apa kata kita semua ronda sama-sama pada waktu malam? Boleh juga supaya kejadian ni tak berulang lagi. Bagus, idea ni sangat bagus. Kita boleh execute plan ni dengan segera. Kita boleh bermula besok juga. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih. Sebentar saya nak interact dengan Encik Gopal, cikgu. Mana tu Boleh. Encik Gopal tadi? Encik Gopal, peganglah betul-betul lampu sulur tu, Encik Gopal. Mana Encik Gopal tu? Boleh tak kita bagi tepukan dulu dekat diri masing-masing, dekat Tivia, Ileng, Pejik dan juga Tak Ciani. Wah, cikgu, yang penting Tivia tu dia lari betul-betul Betul. Oh. Nampak kan saya bagi tahu tadi mereka adalah pembuat skrip yang bagus dan pelakon yang bagus. Saya tak terkejut kalau satu hari nanti Tak Ciani ni akan jadi pelakon, cikgu. Ya, Dia insyaAllah. sebut, apa? Ada pencuri? Oh, apa? Ya, cikgu. Ya, berapa bintang yang kita nak bagi dekat mereka ni, Akmal? Kalau saya, cikgu, saya akan bagi mereka 5 bintang. 5 bintang penuh untuk murid-murid cikgu. Ya. Sebab apa tahu, cikgu?
Ya. Sebab Tivia dia tak on mic. Dia tak on mic tu, dia lari-lari, dia cakap sorang-sorang cikgu. Sebab tu saya bagi dia 5 bintang cikgu. Tapi betul juga. Kalau dia bercakap nanti tak jadilah pencuri kan. Pencuri tak bolehlah dengar cakap kuat-kuat sangat. Betul. Good job. Bagus Tivia. Idea yang bagus tu sebenarnya. Saya puji awak. Alright. Itu dia cikgu Okey, ya Akmal. Inilah satu situasinya kita nampak ya. Ini adalah tindakan yang kita boleh ambil, yang kita boleh buat untuk keselamatan kawasan kita. Betul tu. Okey, kalau jadi sebagai murid, apa tindakan murid? Okey, adakah murid yang nak pergi mengajar pencuri? Bahaya tu Akmal. Betul. Apa yang patut mereka buat ialah memaklumkan kepada ibu bapa. Betul. Ya. Yap. Kemudian kita boleh memaklumkan orang yang lebih dewasa seperti abang. Supaya ibu bapa kita ataupun abang tu boleh maklumkan kepada orang yang sepatutnya. Ya, betul. Akmal, sebab murid-murid di rumah masih lagi di bawah umur, tidak sesuai untuk mengejar pencuri seperti Tivia tadi. Tivia tadi pencuri ya. Bukan, Tivia dia jadi apa ni? Cik Arvin pun boleh, pencuri pun boleh cikgu dia jadi. Ya, betul. Tapi dan saya juga sangat setuju dengan Encik Arvin tadi. Okey, dia mencadangkan untuk membuat rondaan setiap malam. Ataupun orang kata apa, rukun tetangga cikgu. Ya, rukun tetangga, betul. Jadi bila ada rondaan tersebut, dapatlah mengurangkan kes kecurian dan kes-kes yang lain. Betul cikgu. Betul kan? Macam mana dengan Cik Gopal tadi? Cik Gopal terbaik cikgu. Dia pegang lampu sulur pun silap tau cikgu. Dia pegang macam mana? Macam ni ke? Alamak. Walaupun dia dengan keadaan kelang kabut Akmal, tapi dia sanggup membantu jiran dia. Betul okay? tu. Walaupun dengan keadaan dia mungkin dia dah berusia, betul? Berusia Cik Gopal ni Cik Gopal dah berusia. Betul kan? Kalau kita tengok tadi, Cik Wu tadi dia sangat penenang. Cik Wu siapa tadi boleh angkat tangan tak? Siapa jadi Cik Wu tadi? Cili. Dia paling relax dia macam. Dia sangat menenangkan keadaan. So ya, moment time. Relax. Man lah. Okey, kita nampak Cik Khairul dia sangat ada sikap ada ketua sebagai seorang ketua. Ya, dia pun tenang. Dia macam, Gopal, pegang lampu sulur baik-baik. Relax, dia tenang je macam tu. Kan? Cikgu. Dan ini kita nampak ini sebenarnya ciri-ciri yang ada dalam kejiranan kita. Ya, tapi saya sebenarnya cikgu, saya seronok melihat mereka buat sketsa tadi cikgu. Ya, aku malah sketsa juga ke? Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, Akmal. Alright, okey, jadi kepada anda semua jangan mana. Lepas ni cikgu ingin kongsikan lagi mengenai jiran sepakat Membawa berkat. nak tahu apa dia sebenarnya selepas ini dalam slot mendengar rendah. Alamak, berhenti rehat. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan slot mendengar rendah bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga kita ada juga Encik Gopal kat belakang, Encik Hu, Encik Ahmad dan juga Encik Arvin dan juga Cikgu Ji. Ya cikgu, ini kita nak sentuh mana pula? Katanya saya dah nampak situ kesimpulan cikgu. Ya, kita dah hampir ke kesimpulan. Jadi anak murid cikgu di Google Meet masih kita boleh teruskan? Okey ke? Apa? Okey. Okey, terima kasih. Okey, kita pergi ke bahagian kesimpulan. Baik. Okey, daripada apa yang saya terangkan tadi berkaitan dengan maksud, ciri, cara dan kita pun telah membuat sketsa dan menunjukkan perasaan. Sebenarnya ya Akmal, kita telah mengamalkan satu nilai. Okey, mengamalkan nilai hormat antara jiran. Okey, nilai hormat ni iaitu kita menghargai dan memuliakan jiran kita. Tadi saya dah bagi tahu jiran kita ada dari golongan yang berbeza usia.
berbeza taraf hidup. Jadi kat sinilah kita menunjukkan bagaimana kita menghargai jiran kita yang berbeza usia. Bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita dan bagaimana kita menghormati orang yang lebih muda daripada kita. Bukan sahaja kita menghormati orang tua, tetapi kita juga menghormati orang yang lebih muda daripada kita. Betul. Supaya hubungan itu akan menjadi lebih baiklah. Betul kan? Betul, cikgu. Jadi ini adalah untuk mengekalkan suasana yang harmoni. Kejiranan yang harmoni adalah kejiranan yang terbaik untuk kita tinggallah. Okey, kalau kita tempat yang tidak selesa tidak sesuai untuk kita. Jadi bagaimana kita nak wujudkan keselesaan tu dengan mengamalkan ciri-ciri jiran yang baik, jiran yang positif, melaksanakan aktiviti bersama jiran. Betul kan? Betul. Okey, ada sesiapa nak bantu cikgu ataupun nak memberi pendapat berkaitan dengan tajuk kita hari ini? Mungkin Cik Gopal, Mr. Hu, Cik Arvin atau Cik Ahmad? Okey, Tivia, boleh nak berkongsikan pendapat selepas kita dah habis pembelajaran kita berkaitan dengan jiran ni? Silakan. Boleh cikgu. Kejiranan sangat penting sebab kita semua tinggal dekat Malaysia. Betul. Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum. So semua orang kena fahamkan bangsa lain, agama lain, jiran-jiran yang berbangsa lain, agama lain, supaya kita boleh tinggal dengan aman dan damai, dengan sejahtera. Semua orang pun dapat hidup dengan aman, tanpa apa-apa masalah ke macam tu. So kejiranan semua orang perlu boleh mengikut kejiranan yang konsep ini supaya boleh hidup dengan aman dan damai. Yes. Okey, betul ya, Tivia. Saya tambah iaitu berkaitan dengan perpaduan. Okey, yang matlamat kita untuk mewujudkan satu perpaduan. Di Malaysia, matlamat kita adalah untuk perpaduan kaum. Okey, kita faham kita ada bangsa India, Cina, Melayu, lain-lain. Okey, ini adalah untuk mewujudkan perpaduan. Yes. Okey, murid-murid, kita pergi ke latihan pemulihan. Untuk meningkatkan kefahaman murid. Okey. Jadi dekat sini cari 4 perkataan yang menunjukkan aktiviti ke arah memupuk semangat kejiranan. Ini adalah teka silang kata. Cari perkataan yang tersembunyi. Okey. Okey, ada siapa nak cuba? Ada dah nampak ke? Oh, Tivia dah mula dulu. Silakan, Tivia. Tivia. Cikgu, dekat baris yang kedua dari atas, Baris kedua atas, ada gotong royong. Yang ini Akmal. Akmal jumpa tak gotong royong? Nampak, cikgu. Okey. Ya, cikgu. Gotong royong. Ya, itu nampak, cikgu. Gotong royong. Cikgu nampak? Nampak. Gotong royong, cikgu. Saya nampak, cikgu. Dari sini Akmal. Ya, betul, cikgu. Dia ke belakang. Lain? Lagi ada siapa nak cuba? Oh, tajam mata Tivia dia. Okey, tak cari ini. Okey. Dari kanan setengah ada sukanika. Dari kanan Setengah. Mana tu? Mana Akmal dari jumpa? kanan tengah sukan nikah. Jumpa tak Akmal? Sukan nikah betul ke? Betul. Ini Akmal. Okey, mana cikgu? Jumpa. Dia kata dari kanan, cikgu. Dari kanan. Saya tak tahu yang mana satu dari kanan. Oh, yang ini sukan sukan nikah. nikah. Cikgu, saya boleh nampak? Boleh saya Mana? jawab, cikgu? Akmal ada jumpa? Okey, Ya, boleh cikgu. Akmal. Sila. Eagle eye. Nampak, cikgu? Okey. Rambutan sunyi. Bukan bukan. Akmal. Itu bukan aktivitinya. Dia tak ada kena-mengena lah. Okey. Okey, siapa lagi nampak? Peljit. Okey, silakan. Cikgu, bawah sekali tu ada perkataan kenduri. Bawah. Ya, cikgu. Bawah kenduri. Saya ingatkan poken tadi. Kenduri. Okey. Akmal jumpa ya? Nampak, cikgu. Kenduri. Kenduri. Okey. Keluar Akmal. Dia gotong royong. Seterusnya Okey, tadi ada sukan nikah tadi, cikgu. Sukan nikah. Kat mana tadi? Sukan nikah tadi. Tu apa tu? Keluar. Akmal dah jumpa dulu ke tadi? Ya, cikgu. Apa tu? Itu rumah terbuka. Rumah terbuka. Akmal jumpa tadi tu. Rambutan sunyi pula. Tersembunyi. Okey. Last sekali seterusnya adalah sukan nikah yang tak cair ni sebut. Betul, cair ni sebut sukan nikah. Betul. Ada lagi ke? Ada lagi tak jumpa yang lain? Ada lagi tak? Iling, ada nampak lagi tak? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada Akmal, Ya. marilah kita berpantun. Sebelum pantun tu, cikgu. Ya. Kita pun dah di penghujungnya, cikgu. Mungkin cikgu boleh memberikan orang kata pentaksiran keseluruhan. Yang mana kita dah belajar hari ini mengenai jiran sepakat membawa berkat, cikgu. Silakan.
Ya, untuk murid-murid daripada mana kita dapat daripada Sumberku lah. Jadi untuk tahap pengawasan murid-murid setakat yang saya buat hari ini adalah sehingga tahap yang kelima. Dia boleh melahirkan perasaan dan buat sketsa tu semua kan. Betul. Dah tahap 5 lah. Okey, dan rumusannya cikgu mengenai bab yang kita belajar hari ini, silakan. Okey, ya Akmal, untuk hari ini jiran adalah sesuatu yang kejiranan adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Betul, setuju. Untuk mewujudkan suasana yang baik, suasana harmoni. Itu adalah pengakhirannya adalah mewujudkan suasana harmoni, aman, damai. Ya, dan cikgu kalau mereka nak dapatkan sumber-sumber mengenai bab ini, cikgu macam mana tu cikgu? Boleh cari di Sumberku. Itu dia. Okey, baik. Murid-murid semua nak bernyanyi sama-sama ke dengan Cikgu Ji? Semua nyanyi. Cikgu, ini dia. Pantun jiran sepakat membawa berkat. Fahamkan betul-betul apa yang dimaksudkan di sebalik tu kan cikgu kan? Jom kita nyanyi sama-sama. Mari cikgu. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Jangan mudah berputus asa. Jangan termenung berduka lara. Jiran berbudi, kita berbahasa. Barulah hidup aman sejahtera. Bagi tepuk kasih sikit untuk cikgu awak. Okey, Pejin, awak nak bagi rating berapa pula dekat cikgu tadi? Of course bagi 5/5. Terima kasih murid-murid kita yang cukup sporting hari ni, betul tak cikgu Betul. Saya seronok dengan diorang ni cikgu. Diorang berlakon kan, memberikan pandangan mereka mengenai jiran sepakat membawa berkat, dan juga terima kasih kepada Cikgu Ji kita dan kepada anda di rumah. Baik, kita akan jumpa lagi dalam slot mendengar rendah seterusnya. Saya Akmal Nazri. Ingat, jiran sepakat membawa berkat. Assalamualaikum. Bye-bye.